Assalamualaikum kepada semua. Kita berjumpa semula. Hari ini khas sebab dapat baju daripada Squad King Cobra Channel. Okey, untuk kali ini video ini adalah khas untuk EPL Game Week ke-7. EPL Game Week ke-7 part 1. Okey, sorry sebab minggu lepas patutnya ada part 2 tapi tak sempat. So saya terpaksa skip untuk part 2. So kita terus kepada Game Week ke-7 dan insya-Allah akan ada part 2 macam biasa. Okey. So kepada korang yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, komen dan share kepada yang lain. Okey. Zas. Okey. Kita pergi kepada game pembukaan untuk game week ke-7. Ini antara Manchester United versus Everton dengan keputusan 1-1. Ole Gunnar Solskjaer membuat satu pertukaran yang sangat terkejut dengan meletakkan Anthony Martial dan Edinson Cavani dan merehatkan Cristiano Ronaldo dan Paul Pogba. As personal, tak terkejut dengan pertukaran untuk role centre forward kerana Cavani boleh pikul beban dan tanggungjawab itu dengan baik. Saya cuma risau Anthony Martial sahaja kerana kita semua tahu yang Martial form dia untuk season ni dan lepas sangatlah teruk, dan dia bukannya Martial yang kita kenal tahun 2015-2016 tahun lalu. Nama dia time tu memang naik lah nama dia, dan saya puji gol yang dijaringkan oleh Martial. Walaupun hantaran Bruno Fernandes tu agak pendek, tapi dia pantas melakukan satu rembatan yang cukup deras dan cukup kuat, dan ada sedikit reflection dari defender Everton. Jika dia lambat melakukan rembatan, saya percaya peluang untuk gol tu maybe 40% saja, kerana dua defender Everton dah berjaya menutup ruang dengan buat blocking kat situ. 4-1-1 formasi yang digunakan oleh Everton ketika menentang Norwich. Doucouré dan Allen sentiasa memastikan counter ataupun serangan yang dibuat oleh Man U dapat dipatahkan sebelum masuki line defense. Doucouré lebih ke depan dan Allen lebih kerap di bawah, tetapi kombinasi mereka berdua solid dan lengkap each other. Saya lebih tertarik dengan chemistry antara Demarai Gray dan Andros Townsend, kerana kalau kita boleh tengok gol yang dijaringkan oleh Townsend sememangnya cantik dan gerakan yang terjadi itu sememangnya menarik. Ada dua part yang sepatutnya dapat dihalang oleh play-play MU tetapi tak berjaya. Yang pertama adalah bola yang Demarai Gray dapat. Sepatutnya bola tu dapat dihalang dan perlu dirampas oleh Fred, tapi dekat sini saja dah cukup untuk kita nilai yang kualiti permainan Fred ni makin lama makin merundum. Dia body Demarai Gray macam tu, tapi Demarai Gray lag je. Dan lagipun Fred bukannya pure number 6 dan dia adalah fake number 6. Asalnya dia adalah number 8. Begitu juga dia di Brazil, dia adalah player number 8 dan di belakang dia adalah Casemiro. Yang kedua adalah part yang lopong dan kosong. Tak ada seorang pun player Man U yang perasan Townsend berlari sekali. Semuanya lebih menumpu kepada Doucouré dan Demarai Gray. Itu merupakan satu careless mistake, saya boleh cakap lah, dan satu counter attack yang bagus jugalah dan cantik. Okey, untuk game yang kedua. Perlawanan di antara Burnley versus Norwich City yang berkesudahan 0-0, seri tanpa jaringan. Saya sebenarnya macam sebelum ni juga saya cakap, saya sebenarnya tak ada mood nak ulas game yang seri 0-0 tanpa jaringan ni, lagi-lagi kalau tim yang bottom table. Kalau tim yang top table yang seri adalah juga point untuk nak borak kan. Burnley tempat 18 dan Norwich tempat ke-20. So kita skip lah untuk game ni Sorry lah ya fans Burnley dengan Norwich Okey, kita pergi kepada game yang ketiga. Terlaju terus antara Chelsea versus Southampton dengan keputusan 3-1. Thomas Tuchel still lagi menggunakan tactical yang sama, 3-4-2-1. Tactical yang favourite untuk Thomas Tuchel dan untuk Chelsea sekarang. 6 player utama direhatkan untuk game ini, iaitu N'Golo Kante, Marcus Alonso, Andreas Christensen, Jorginho, Mason Mount dan Kai Havertz, dan diganti dengan Trevor Chalobah, Mateo Kovacic, Ruben Loftus-Cheek, Ben Chilwell, Timo Werner dan Hudson-Odoi. Hanya Jorginho dan Mason Mount sahaja dimasukkan pada second half. Dekat sini saya boleh katakan walaupun 6 player utama tiada dalam first 11, tetapi mutu permainan Chelsea tidak terjejas langsung. Yelah, maybe ada yang kata lawan tim mid table boleh lah, cuba lawan tim-tim top table mesti akan pedih punya. Ya, saya setuju, memang kualiti 6 player yang digantikan untuk first 11 ni tak sehebat 6 player yang utama, namun mereka sentiasa memberikan satu gameplay yang terbaik
untuk tim mereka sendiri. Cuba letakkan situasi ni di Man U sendiri. Memang takkan sama, bukan nak kutuk tim sendiri, tapi memang ada point kan. So kalau korang tahu, tahulah. Korang tak tahu, cari sendiri point dia apa. Okay? Chelsea mengawal mainan dengan 62%. Itu dah cukup membuktikan yang kualiti mereka still on the top dan mereka bangkit dari kekalahan di UEFA Champions League untuk tempoh hari menentang Juventus. Okey, kita bagi pada game yang keempat. Game yang keempat antara Leeds United versus Watford yang diakhiri dengan 1-0. Perlawanan ini saya boleh katakan perlawanan mid table kerana kedua-dua tim ni agak bergelut untuk mencipta kemenangan. Tetapi Leeds United lebih jatuh merundum sedikit momentum dia berbanding dengan Watford yang baru naik ke EPL, tapi menunjukkan satu gameplay yang baik. Seperti yang saya katakan pada video sebelum ni, ketiadaan Patrick Bamford akan mengakibatkan serba sedikit serangan Leeds United agak rapuh. Saya tak cakap tak ada serangan langsung, tapi kurang sikitlah keberkesanaan attacking Leeds United ni. Saya akui game ini Leeds banyak melakukan try dengan 20 kali shot dan hanya 4 on target. Satu jumlah yang besar bagi saya. Manakala untuk Watford membuat 5 kali shot dan hanya 1 on target sahaja. Dari stat jumlah shot sahaja kita semua dah tahu yang Leeds mampu untuk menang lebih banyak jaringan. Game ini sememangnya menjadi milik Leeds United dengan position sebanyak 67%, manakala untuk Watford hanya 33% sahaja. Gol yang dijaringkan oleh Diego Llorente, centre back Leeds United pada minit ke-18, saya boleh katakan gol yang laki disebabkan ramainya player lawan di situ dan dia hanya meletakkan kaki dia dan melakukan sedikit tapping sahaja. So memang luck dekat situlah. Kita terus kepada game yang kelima antara Wolves versus Newcastle United yang berkesudahan 2-1. Wolves menang Wolves sekali lagi mengutamakan player yang bernamba 26 iaitu Hee Chan Hwang yang berasal daripada South Korea. Ternyata dengan merehatkan Adama Traore tidak menjejaskan attacking Wolves, malah kualiti yang diberikan oleh player South Korea ini lebih kurang sama dengan Adama Traore. Cuma mungkin dari segi bezanya saya nampak dekat sini yang ketara mungkin body dia lah, sebab body Adama Traore lebih tegap, gagah, sasa kan. Walaupun dari segi jumlah shot kedua-duanya tidak jauh beza dengan 10 sahaja. Untuk Wolves membuat 7 shot dan 3 on target dan Newcastle membuat 8 shot dan 2 on target. Jose Sa sekali lagi membuktikan yang dia adalah pengganti yang sebenar untuk kehilangan Rui Patricio yang berpindah ke AS Roma. Saya suka dengan permainan Hee Chan Hwang ni kerana dia tidak terlalu susah untuk nak adapt dengan suasana EPL mahupun suasana di Wolves. Kalau kita tengok dua gol yang jaringkan olehnya, semuanya easy goal dan lebih kurang sama sahaja corak gol yang dijaringkannya. Dia baru buat 4 kali penampilan untuk musim ini dengan 3 kali gol dia berjaya jaringkan, 5 kali jumlah shot dan dia buat 3 on target. 60% shooting accuracy yang dilakukan itu sudah cukup baik untuk pencapaian diri sendiri. Bagi saya dia dah cukup baik dah untuk dalam EPL ni. Okey, kita stop kejap. Okey, let dulu. Korang jangan lupa untuk tunggu video part 2 EPL Game Week ke-7. Pada korang yang belum subscribe, like, komen dan share. Jangan lupa subscribe, okey? Dan stay tune untuk video EPL Game Week ke-7, okey? Kita bertemu balik pada video akan datang. Assalamualaikum.